Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, sebelum tu korang boleh selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, di mana sikit nak. Okey. Okey, cantik. Cukup Aida dua lampu tu dah cukup dah sebenarnya. Aku tak ada lah gelap mana pun sebenarnya. Okey. Okey. So di mana sikit nak membahas sikit tentang orang kata overhaul bahasa-bahasa komen orang cakap general overhaul ataupun restore engine ataupun yang berkaitan dengan tukar piston. Wah, besar job tu. Piston kena tukar. Sebab apa kena tukar? Memang kena tukar ke? Kena tahu lah. Tiba-tiba dia macam ni. Dia mesti ada satu sebab di mana okey, cantik clear Okey, suara jelas Ke tak ada suara? Tak jadi buat video dua kali, penat sembang betul tak? Dah lah lirik tak ada kan? Okey. So, sebab apa kena general overhaul ataupun restore engine ataupun sebab apa tukar piston? Piston korang kena tahu dulu piston ni lah piston. Okey, ini adalah piston untuk kereta Persona Brother ni lah. Di mana kereta dia ada sejarah juga di mana kereta dia tak jaga minyak hitam. Okey? Tak jaga minyak hitam, salah satu punca lah. Kedua, sebab pakai minyak recycle. Padan muka. Minyak murah tak salah. Pastikan minyak tu original, okey? Apa jenis minyak tak ada isu. Yang isu nak minyak murah, cantik, laju kereta, kan? Okey. So sekarang ni ini adalah piston untuk kereta Persona ni. Di mana inilah bentuk piston dia. Benda ni salah satu punca yang boleh menyebabkan makan minyak hitam. Nampak tak ni? Asal piston jadi mangsa pula ni. Piston bentuk dia macam ni ya. Okey, so ada 4 piston untuk kereta dia ni. Kita tahu kalau kereta ada masalah makan minyak hitam, kita kerap kali tambah minyak hitam. Setiap kali kita tukar minyak hitam, kenapa minyak hitam kereta kita kurang? Tak pun ada kawan-kawan ataupun jiran kita cakap, dia tegur, kereta kau banyaklah asap putih. Kan? Kat situ pun kita dah tahu dah. Kita pun tahu yang di mana kereta kita dua sebab yang paling nyata. Nyata kan? Dia ada nyata yang tak nyata. Kan? Minyak tu gaib, hilang. Yang tu pertama. Yang kedua, leaking. Leaking minyak hitam pun boleh salah satu punca juga. Tapi leaking minyak hitam, dia tak akan keluar asap putih. Kalau leaking minyak hitam, asap putih jadi macam ni lah. Nampak? Senang ke cerita dia? Dah. Okey, cantik. Ada orang cakap kat sikit, tolong buat video serius sikit. Kau nak serius, celah mana? Betul? Santai-santai dah. Dah cukup terang je lampu tu. Silau mata. Okey, cantik. Okey, di mana kita tahu yang tak nyata adalah piston ring. Okey. 4 sebab. Valve C, betul. Valve guard, betul. Piston ring, betul. Apa lagi? Piston, betul. Lagi satu lagi. Lagi satu. Banyak kan? Ingatkan satu je. Ingatkan grand valve, tukar valve C, tukar piston ring, settle. Tapi macam contoh kereta ni general overhaul. Di mana fully overhaul. Kita wajib buat kereta dia tukar piston. Macam ni lah. Tukar piston. Kesian owner ni kan. Kena tukar piston. Okey, kalau andai kata kita pergi kedai, sesebuah kedai, tak kira lah kedai apa pun, bengkel lah, bukan kedai mamak. Okey? Okey, bengkel. So dia cakap, kita akan angkat head. Angkat head pun makna head kat sini lah. Ini head. Dan kita akan angkat head. Selepas pomen tu angkat head, dia dapati masalah kereta tu datang daripada block liner. Cuba tunjuk sikit block liner macam mana. Inilah liner block. Okey, ruang rumah untuk piston. Ni piston. Okey, macam blok ni sikit dah ribu. Okey, sikit dah skim permukaan atas dia. Selanjutnya korang pergi cari kat Google lah. Malas nak sembang banyak. Okey, so macam contoh kereta dia ni, sikit angkat head. Cerita tadi tak habis cerita dia tak habis. So bila dia angkat head, kedai tu cakap, "Bang, kereta abang ni kos yang saya cakap tadi 700 tak settle." Sudah. 4,000, 5,000. Wahai, jauh tu. Macam mana boleh jadi macam tu? Okey, so kita kena faham satu dulu. Yang pasti, korang kena tengok permukaan liner block.
sini yang kos yang jadi tinggi sebenarnya. Sebab kita tak faham. Dan pomen tu sepatutnya, pomen tak kira siapa-siapa, termasuklah sikit, dia akan memberi satu keterangan supaya korang boleh faham. Nampak? Ada lirik kan? Nampak? Okey. So, bila dia buka dan dia tengok piston, piston dalam keadaan longgar, contohnya macam ni. Tunjuk Idam. Tunjuk satu ni. Ni piston. Okey. Piston ni longgar. Nampak? Longgar. Okey, macam contoh sekarang ni, sikit dah 1000 blok dan sikit potong 0.50, so dia akan jadi macam ni. Tengok sini. Dia akan jadi 0.50, bermakna ini adalah saiz yang medium lah. So maknanya atas pada ni sebenarnya ada lagi. Tapi untuk kekalkan blok ni boleh tahan lama, dia akan potong 0.50. Orang kata paling cun lah. Bukan nak power kereta, tapi hakikat ni dia tak nak blok ni kena potong. Macam mana blok kena potong? Hai, sikit ni sembang kari betul lah. Blok potong macam mana? Macam ni ambil grinder potong. Potong sini. Bukan. Sebenarnya ribu blok tu, dia akan polish dalam ni. Okey, dia akan potong dan juga polish. Dia akan pastikan masuk piston yang baru. Piston ni boleh tukar. Okey, dia akan ambil saiz yang lebih besar. Contohnya macam ni lah. Tengok Idam, nampak tak? Tak banyak, tapi sedikit saja. Nampak? Okey, jom kita masuk yang ni. Macam piston ni, sikit belum masuk dia punya piston ring lagi. Okey, sikit masuk dulu. Memanglah cun sebab dah potong kan. Alah, lebih lah sikit. Okey, sikit dah masuk. Okey, kat sini kita dah nampak dah ruang keliling ni. Nampak tak? Ruang keliling ni. Cantik tak? Ini baru piston masuk. Belum masuk piston ring lagi. So kat sini dah gap dah tak ada. Gap dah tak ada. Okey. Gap dah tak ada. Bermakna peluang minyak mispressure. Contohnya minyak boleh masuk ke sistem pembakaran. Dah tak mungkin ada untuk blok ni lah. Okey, di mana blok kita dah ribu, kita tukarkan piston yang lain. Okey, sikit tak ada marketing siapa-siapa. Relax. Mission shop pun tak ada marketing. So, bila ada masalah blok lain ni calar, ataupun piston tu kuncup. Idam, kereta ni ada termostat tak? Tak ada kan? Kantoi. Okey, kita tengok kat sini piston dia. Aku tak tahu lagi. Okey, mari tengok. Okey. Kalau kereta yang tak pakai termostat. Korang tahu tak cerita pasal termostat tu? Termostat yang buang-buang tu kan? Betul? Ini dia akan jadi macam ni. Okey. Nampak tak? Bentuk dia melengkung. Melengkung. Ini calar. Ini permukaan calar. Nampak Idam? Nampak? Okey, nampak. Calar. Dia macam piston tu kuncup sikit cakap. Hakikatnya macam kereta ni bila sebelum buka piston ring keluarkan piston hari tu, bila sikit goyang memang pergerakan dia banyak. Dia tak dapat pegang tepi dinding. Korang jangan petikaikan kereta-kereta yang kereta-kereta power, kereta-kereta laju, piston dia rendah sebagainya, tapi dia orang memang ada kiraan dia. Macam standard macam ni, dia nak dalam keadaan tak bergerak. Kat situlah kos dia yang jadi tinggi sebenarnya. Nampak macam tak sampai pun tak. Okey, so sekarang ni macam kereta ni sikit tak buat dia punya crankshaft. Di mana crankshaft korang kenal tak agak-agak crankshaft. Okey ni, crankshaft. Okey, macam crankshaft ni sikit tak usik. Okey, sebab dia tak ada masalah makan minyak hitam daripada crankshaft. Crankshaft tak ada isu makan minyak hitam. Yang paling kuat, yang paling nyata adalah mengeluarkan bunyi. Crankshaft dia boleh mengeluarkan bunyi. Something kena belajar lagi tu, kan? Sebab kat situ ada conrod. Okey, dia boleh makan dan boleh menyebabkan mengeluarkan bunyi. Kalau korang perasan bunyi conrod, bila korang rem, dia bunyi itu bukan bunyi turbo, itu bunyi rod dah makan. So salah satu punca crankshaft perlu skim. Crankshaft pun boleh skim. Skim Apa dia? Skim ada, balance ada, polish ada, macam-macam.
Tapi dia kena ada sebab penyakit dia dulu. Tapi kalau andai macam contoh kereta ni, kita dapat menjimatkan kos daripada crankshaft tak makan. Macam contoh kereta dia ni, dia tak ada masalah macam daripada mic bawah ke. Mic dia pun orang kata oil pump tak ada masalah. So crankshaft tak makan, tak perlu buat. Kereta dia ni makan minyak hitam saja. Berpunca daripada block liner calar yang merosakkan macam tak sampai lagi. Okey. Block liner calar, piston kuncup. Okey, dia ada ruang minyak hitam masuk daripada bawah. Minyak hitam yang duduk bawah ni. Bawah ni oil hitam. Ni oil hitam. Nampak dia duduk macam ni. So minyak duduk dalam ni, betul? Betul? Nampak macam mana cerita dia ni? Okey. So dekat lubang pressure, tempat sistem pembakaran. Sistem pembakaran tu macam mana wujud video yang sebelum ni. Okey, ruang pembakaran tu dia miss pressure daripada piston. Termasuklah piston ring, termasuklah liner block. Kat situlah kita perlu buat kerja-kerja macam ni. Tengok sikit order metal gasket. Metal gasket untuk kereta Persona ni. Sikit nak sekali buat kereta dia, insya-Allah boleh tahan lebih lama. Okey. Metal gasket ni dia ada kebaikan dan ada keburukan dia. Dia ada kebaikan, dia ada keburukan dia juga. Original kilang datang memang metal gasket. Sebab apa pemain pakai? Karbon. Karbon Betul? Karbon gasket. Mesti ada salah satu sebab dia. Okey? Untuk metal ni memang kita tahu high pressure dia lagi kuat. Tapi dia mudah bocor. Dia mudah bocor. Tapi kena tengok kita buat letak ikut korang. Spray cooper boleh, tak ada masalah. Lebihkan sikit. Nak pakai setengah botol ke, suku botol, 1 botol ke, 8 botol pun tak ada masalah, tak ada isu. Korang nak pakai shellac gum pun boleh. Apa lagi? Pakai gum gasket tak payahlah rugi betul. Pakai shellac gum paling bagus. Laluan minyak seelok-eloknya lah atas dasar pengalaman sikit. Bukan nak cakap sikit ni pandai ataupun hebat. Sikit hanya share kan. Eloklah korang letak gum biasa je. Tak kira gum Toyota ke, gum hitam, gum putih ke. Pastikan pressure minyak tu dalam keadaan tak boleh terlepas lah. Dia ada laluan minyak pressure naik ke atas. Untuk semua jenis kereta. So sikit akan pakai balik metal gasket. Macam ni 2 keping sahaja. Okey. Macam dia punya valve. Kita akan buat grand valve balik. Dia punya shim. Hydraulic lifter. Shim ke apa ke korang panggil benda ni. Macam ni ada masalah jam. Kita akan servis balik. Dan sampai satu tahap nanti dia akan jam balik. Bukan jam rosak. Korang kena faham. Dia bukan jam rosak sebenarnya. Game clearing. Clearing apa? Ya, betul. Itu yang aku cakap. Itu yang sikit maksudkan. So dia akan dapat paling tepat nanti. Dan dia settle lah. Maknanya korang tak payah ejector pack macam kereta-kereta dulu lagi. Dia tengok atas jenis, atas model kereta. Dia tak semua sama. Tapi upgrade lebih daripada Campo ni. Dah macam VVTi. Dah ada sistem VVTi ke. Nampak? Macam Suprema ke. Dia dah tak pakai shim macam ni dah. Dia tak pakai macam boleh adjust. Jangan korang buka pula nak servis nanti. Buka-buka kosong. Okey, dia orang dah tak pakai dah sebab mungkin dia buat bila head rosak, head ni wajib tukar. Macam tu barulah Malaysia boleh maju. Nampak? Okey. So makna kalau andai kata dia jalan model macam Myvi, Alza, Chrysler, Kenari tu kan, dia pakai shim mati, bermakna agak-agak lah kalau agak-agak nak grand valve tu agak-agak ni. Bila korang andai kata korang lebih grand valve, dia valve akan rapat dengan shim tu dan menyebabkan kereta korang susah nak hidup dan boleh menyebabkan juga susah nak hidup. Satu, lose power lah. Bunyi sebenarnya tak ada isu pun. Dia kalau kita fikir logik kan, kita grand valve, valve naik ke atas. Masa bila pula orang cakap boleh mengeluarkan bunyi? Dia makin rapat sebenarnya. Sebab apa dia jadi renggang? Itu pening juga nak jawab tu sebenarnya. Korang bagilah soalan senang-senang. Dah lah mari sini penyakit pelik-pelik. Lepas tu soalan pun pelik-pelik juga. Cakap lah tukang minyak hitam macam mana, ada skru saiz berapa bawah tu kan. Boleh ke nak jawab? Okey? So macam contoh kereta ni kita buat general buah balik di mana kita keluarkan enjin dia, kita gantung pakai stand kat sini, kita buat balik. Conrod main bearing kita pakai standard size sahaja.
Di mana tak perlu, sikit tak potong, sikit tak polish tu sikit akan masuk standard size saja. Okey. Piston ring sikit akan tukar 0.50 juga. Nampak? 0.50. So bermakna memang ada saiz dia. Bila korang dah tukar piston, korang wajib tukar piston ring yang ada saiz dia. Tak boleh pakai standard balik. Sebab kalau anda kata korang pakai standard balik, korang takkan dapat benda ni. Mari buka satu. Jom kita tengok dekat atas Hidam. Jom. Tengok kat atas. Tengok kat atas. Sikit akan buka piston ring nombor berapa, nombor 1, nombor 2 tak tahu lah. Okey, sikit akan masuk kat sini. Nampak? Ukuran yang paling tepat. Okey, sikit akan ambil piston satu. Jom. Ambil sini man. Jatuh ni. Okey. Kejap ada orang order air tu. Tu dia cara dia tu. Okey, ni piston. Sikit akan masuk piston nombor 2. Kita nak tengok sama ada kalau kita dah tukar piston ring ni, adakah sistem mampatan dalam keadaan cantik. Sebab tu kita kena tahu. Kalau dah tahu, alhamdulillah. Sikit akan masuk nombor 2. Kat sini memang dia ada tulis 0.50. Nampak? T ni, 2 ni. Nampak? Okey, T2 tu maknanya piston ring nombor 2. Kan kat sini ada yellow. Betul? Nombor 2. Kita letak nombor 2. Pembukaan tulisan bahagian atas. Kat mana korang letak? Okey. Kat mana korang letak benda ni sebenarnya? Pun ada orang tanya. Boleh ke letak kat sini? Boleh ke letak kat sini? Kan ada kan kadang-kadang komen tanya. Selalunya kalau customer kurang tanya soalan-soalan macam ni. Boleh ke kat sini? Ke kat sini? Ke kat sini? Mana satu? Kat sini. Okey. Sebab apa dia buat bentuk macam ni? Kenapa dia tak buat mati terus? Memang untuk kita masukkan, betul. Yang tu pertama. Sebab tu dia tak boleh buat dalam keadaan betul-betul mampat. Dan juga dia, piston ring ni, dia sifat dia mengembang. Dia akan tolak tepi dinding blok. Dia tak nak ruang minyak boleh masuk. Itulah fungsi dia. Itu yang pertama kita tahu. Okey, sekarang ni, kedudukan yang Siki buat, Siki akan letak kat kawasan sini. Kawasan sini, melentang kat sini. Sebab apa kat sini? Kalau kita fikir logik akal kita pun, tak kira ada pengalaman ke tak ada pengalaman pun, ruang minyak nak masuk naik ke atas, dia susah. Sebab dia ada permukaan bawah ni. Kalau kat sini, ruang minyak boleh lalu ikut sini. Sebab ni nipis, sini pun nipis. Betul? Senang masuk. So, kita akan letak kat sini. Ikut korang lah, cikgu korang ajar macam tu, korang ikut je. Yang penting kereta tu boleh tahan 30 tahun tanpa makan minyak hitam. Jangan percaya kat situ. Okey. So, kita akan masukkan. Okey, dan kita tengok kat sini. Memang terbaik. Memang terbaik. Tak payah pakai filler gauge. Nampak? Cantik. Ke berapa minit ni dah agak-agak? 18. Okey kan? Okey, nampak So kat situ kita dah nampak, kita dah ribu blok, kita dapat piston dalam keadaan tak bergerak, piston ring dalam keadaan fit. Kita dah yakin yang kereta ni insya-Allah, okey, Tuhan menentukan kita hanya buat yang terbaik. Kalau kita ada masalah, kita wajib kena bagi tahu customer. Bang, kereta abang ni saya ingat block liner ni calar sebenarnya. Kita boleh bagi satu penjelasan supaya diorang faham. Diorang tak mungkin boleh buat kerja-kerja besar macam ni. Siki bukan, kadang-kadang ada je orang-orang yang berani ni, kan? Tapi tak boleh hantar kedai juga. Tapi boleh cerita kat dia, okey sekarang ni block liner kita angkat head. Kita hanya dapat pastikan bila kita angkat head, baru kita nampak block liner. Kalau kereta tu betul-betul kuat makan minyak hitam, dan minyak hitam pernah kering ke, minyak hitam kering memang boleh menyebabkan apa? Liner calar, blok calar. Thermostat tak ada buang pun rosak ke piston. Nampak? Tapi jangka tempoh yang panjang lah. Kesian betul orang thermostat ni. Aduh. NGV pun dah pupus dah sekarang. Nampak? Okey, so bila spek kereta dah memang macam ni, kau ikut je prosedur kereta ni. Okey? Lepas nampak blok lain ni calar, pecah. Cakap kat mana, bang, kereta abang ni kalau saya nak buat top overhaul, tukar piston ring, standard size balik,
saya buat grand valve, saya tukar valve C, saya buat pemasangan. 100% kereta abang boleh tahan dalam 3 bulan ataupun 6 bulan je. Dik, kenapa dah buat dengan tak overhaul sampai 3-4 bulan je tahan? Kenapa tak macam dulu-dulu lagi? Nampak cerita dia. Sebab tu kita kena faham. Okey, so macam ni. Kalau abang nak buat macam tu, bermakna tempoh tak lama. Tapi kalau abang nak selesaikan terus masalah dia ni, kita akan ribu blok. Okey, kita akan ribu blok, kita akan dapatkan blok saiz yang lebih besar. Di mana kita akan selesaikan masalah piston cala, blok cala, ruang minyak tak boleh masuk ke sistem pembakaran. Senang je. Minyak masuk, angin masuk daripada manifold, betul? Angin masuk, betul? Spray daripada injektor, betul? Api keluar, pam. Dia akan tolak piston ke bawah, betul? Dah faham kan? Dia ada sifat tadi apa? Angin, kompres, lepas tu petrol dengan spark. Cukup kan? 4 kan? Tapi ada satu lagi benda yang masuk dalam tu, benda yang tak patut masuk tapi dia akan masuk adalah minyak hitam. Minyak hitam masuk sekali. Sebab yang Siki cakap ada 5 tadi, piston ring, lineage lineage block, betul benda. Valve C, minyak masuk sekali dalam sistem pembakaran ni. Bila dia masuk sekali, minyak hitam tu akan hilang. Yang korang nampak asap putih kat belakang, kat belakang exhaust sana. Itu sahaja. Tapi kalau andai kata abang dah buat general overhaul, insya-Allah boleh tahan. Macam tu je lah cerita kat owner kan. Tapi kos dah jadi tinggi lah. Tak jadi lah 800 tadi. Tadi saya sembang 800 tapi dah jadi macam ni, dah jadi tinggi bang. Nak tak nak abang pakai balik kereta ni kan, jaga elok-elok. Lepas kejadian ni, maknanya bos boleh jaga minyak elok-elok balik. Sampai kilometer, tukar minyak. Okey, isu minyak tolak tepi. Pastikan original. Jangan minyak recycle. 5,000, minyak mineral ikut je lah 5,000. 7,000, 8,000, semi ikut je 8,000. Jangan lajak. Kalau boleh cepat, tukar dulu. Tak ada masa lah. Aduh, tak ada masa lah. Meeting kat mana? Kat Kedah kat mana kan? Buat dulu. Takkanlah 300 tu korang dah rugi. Apa? Rugilah. Tukar cepat tu jadi rugi. Tak. Sebab korang pakai dia. Enjin ni sentiasa dia panas. Okey? Ruang blok macam sikit cerita itu. Dia nak ruang panas. Jangan buang termostat lagi. Okey, ini adalah part-part dia. So macam owner ni, insya-Allah Siki akan buat yang terbaik. Tapi ada lagi part-part luar selain daripada enjin ni. Nanti Siki akan buat satu list di mana komponen yang perlu buat. Macam pump power steering bocor, banyak part-part bocor lagi Siki tengok. Pump power steering tak berkait dengan enjin ni lah. So tak ada isu minyak power steering masuk kat sistem bakaran. Jangan cakap macam tu pula. So settle masalah. Next time kita jumpa lagi. Nampak senang je habis cerita kan. Next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Fatihah.